ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي ساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ثم أما بعد. Yang berbahagia tuan-tuan imam, para pegawai masjid, sahabat-sahabat, para jamaah, kaum muslimin, muslimat, yang juga tak dilupakan penceramah kita pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Najdi Muhammad Nur. Tuan-tuan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kekuatan. Lama jugalah saya ni kalau ikutnya tak bercakap di masjid tuan-tuan ni. Sebenarnya pada malam ni kami dalam program yang kami sebutkan sebagai kempen kesedaran sosial kewangan Islam, yang mana ada beberapa tajuk-tajuk yang kita susun. Ada tajuk pasal zakat, pasal wakaf, pasal sumber am, kemudian tentang hibah, tentang amanah, dan beberapa tajuk yang kita rasa sesuai untuk kita mengetengahkan keistimewaan yang telah pun disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita nak menyusun atur kehidupan kita dalam soal harta benda yang kita miliki. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kalau tidak ada arah melintang, program-program seumpama ini kami akan susun sebulan satu kali kita ziarah di beberapa lokasi kawasan, insya-Allah pada setiap minggu ketiga. Cuma minggu ni kena start minggu keempat pasal baru ni satu pejabat kena apa tu kami tutup. Jadi malam ni baru kami berkesempatan untuk laksanakan program seumpama ini. Apapun insya-Allah kita harapkan dengan panel-panel yang kita ketengahkan, ada Ustaz Mak Rizal, kita ada Ustaz Wafiq, insya-Allah malam ni Ustaz Najdi dan beberapa panel-panel lain yang akan bersama-sama dengan tuan-tuan dalam program seumpama ini. Saya sangat berharap supaya kita ambil 1001 kebaikan daripadanya, dan kita semua cuba untuk sama-sama mengambil istifadah daripada pelaksanaan program ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum saya pas kepada Ustaz Najdi ini, mari sama-sama kita melihat bagaimana nazratul islami ilal mal, bagaimana Islam melihat harta itu. Islam melihat harta itu sebagai qawwamul hayah. Islam melihat annahu qawwamul hayah. Yang dikatakan dengan harta itu adalah sesuatu yang akan menegakkan dengan kehidupan kita. Salah satu daripada elemen dalam nak memberikan kesempurnaan dalam kehidupan kita itu adalah dengan harta. Macam tuan-tuan duk tahulah, tak semua benda perlukan harta, tapi kalau tak ada harta tak banyak benda boleh buat. Jadi itu benda yang disebutkan dengan qawwamul hayah, yang menegakkan kehidupan kita. Dan juga disebutkan wabihi tutanazzamu ma'ayishan nas, daripada harta itu jugalah akan seolah-olah menyusun atur akan kehidupan manusia. Jadi kita cuba sedikit sebanyak tuan-tuan dan puan sekalian, bila harta itu dipandang oleh Islam sebagai sesuatu yang akan menegakkan kehidupan dia, maka ada beberapa daripada hak-hak ataupun dalam bahasa Arab dipanggil sebagai huquq, hak-hak yang perlu dilaksanakan daripada tuntutan harta itu dengan sebaik mungkin. Dan kita ambillah 1001 kebaikan daripada harta yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hakikat kita sebagai manusia ni. Allah kata wa tuhibbunal mala hubban jamma. Allah kata dan tuhibbuna, kamu semua menyukai. Dalam ayat ni Allah guna perkataan plural. Dan wa tuhibbuna, dan kamu semua itu kata Allah tuhibbunal mala, kamu sukakan ataupun cintakan harta itu hubban jamma, dengan kecintaan yang sungguh-sungguh. Sungguh tuan-tuan dan puan sekalian, memang betul kita kalau boleh dalam kehidupan kita ni kita seronok berbincang tentang perkara-perkara yang menambahkan harta kita, simpanan kita, rumah kita,
dan disitulah kepentingan untuk kita mengetahui apakah hak-hak yang perlu kita tunaikan, termasuklah dengan faraid, dengan kita sebab harta itu disusun dalam Islam bermula daripada nak dapatkan harta itu sampai memiliki harta, sehinggalah selepas kita meninggal dunia harta itu ada tak yang boleh berjalan untuk kita memanfaatkan kehidupan kita selepas kematian. InsyaAllah itu yang saya nak sebut mungkin di awal daripada sebelum kita serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Najdi. Kebetulan pula kami pun ada satu program di KUIPS pada malam ini. Apapun saya harap Ustaz Najdi yang akan menyampaikan. Kami sama pok nama pok sama, tapi bukan pok yang sama. Dia Ustaz Muhammad Najib Makno, saya Muhammad Nazir Makno. Jadi kira kemahlah insya-Allah untuk nak bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan insya-Allah harapan kami kalau ada ruang tuan-tuan ikutlah program ini dan kita ambillah apa yang boleh kita ambil sebagai peringatan kita semua. Mungkin sebahagian daripada apa yang akan disampaikan oleh sahabat-sahabat kita ni, sebahagiannya oleh guru-guru asatizah kita ni, sebahagiannya kita dah tahu, tapi insya-Allah kita cubalah ambil supaya kita tahu sebenarnya hakikat pemilik kepada harta itu bukan kita. Haqiqatul at-tamlik. Walaupun kita memiliki harta itu, tapi hakikat yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita pun selalu sebut dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah memiliki ataupun raja bagi hari akhirat. Maka kita kena tengok dimensi akhirat daripada harta yang kita miliki, sebab bukan kesemua daripada harta itu merupakan milik kita sepenuhnya, dan sebagainya wajib untuk kita sumbangkan kepada yang lain melalui zakat, sebagainya digalakkan melalui sedekah dan infak, dan sebahagiannya kita nakkan pahala yang berpancangan melalui wakaf, dan sebahagiannya perlu diurus ditadbir dengan bijaksana melalui istithmar, pengembangan kepada harta-harta itu dan sebagainya. Wa ila akhiriha. InsyaAllah saya ingat itulah sedikit apa yang saya nak sebut di awal sebelum Al-Fadhil Ustaz Najdi nak menyampaikan ceramah beliau pada malam ini. Tajuk Ustaz Najdi ini adalah harta berkat dengan berzakat. InsyaAllah. Dan harta berkat dengan berzakat ni kena tengok dalam dua dimensi. Dimensi pemberi zakat, dan yang kedua dimensi penerima zakat, dan di tengah-tengah tu ada dimensi pengurus kepada zakat itu. InsyaAllah. Saya ingat itu saja. Saya nak mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Najdi bin Muhammad Nur untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk harta berkat dengan berzakat. Falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Terima kasih yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazir Muhammad Nur selaku Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis yang telah memulakan ucap aluan sempena program kempen kita, yakni kempen program sosio keuangan Islam kita ini.
Jadi yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pegawai ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah serta anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan perkenannya mempertemukan kita, menghimpunkan kita untuk sama-sama kita berada dalam rumah Allah pada malam ini, untuk sama-sama kita berada, kita mengimarahkan rumah Allah dengan kita menunaikan kewajipan kita, mendirikan solat, dan dalam tempoh masa yang ada ini kita sama-sama duduk beriktikaf di dalam masjid, di dalam rumah Allah yang serba ketenangan, yang indah ini. Dan insya-Allah kita ada sedikit, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan sekalian sedikit sebanyak yang disebutkan tentang tajuk kita pada malam ini, yakni berkaitan tentang harta berkat dengan kita berzakat. Jadi seperti mana yang telah tuan-tuan puan-puan faham, sedia maklum, bila kita sebutkan zakat ini adalah satu kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita untuk kita menunaikan zakat yang wajib bagi kita sebagai seorang Islam yang mukallaf ini. Jadi bila mana dikatakan sebagai satu perintah yang wajib, maka kalau kita tinggal satu kewajipan itu bermakna kita telah melakukan satu dosa, kita telah melanggar apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan solat. Solat adalah perintah wajib yang Allah Taala perintahkan kepada kita, tapi kita tengok pada hari ini berapa ramai orang yang mengabaikan perintah solat 5 waktu. Alhamdulillah, kita yang berada di dalam rumah Allah hari ini kita tengok, alhamdulillah, tak apa ustaz, kami ada di dalam masjid, kami dirikan solat. Tapi kita tengok bagaimana sebahagian yang lain lagi yang mungkin mereka tak sedar akan kewajipan tersebut, mungkin lalai, mungkin alpa. Dan kita juga sebagai insan, sebagai manusia, kita juga sebagai muslim, sebagai orang yang beriman ini, kita apakah telah kita lakukan kewajipan kita untuk kita memberi peringatan? Sebab kita sesama manusia ni, kita ni orang Islam ni adalah sesama kita untuk memberikan peringatan, memberikan nasihat yang terbaik. Jadi insya-Allah kita sama-sama memberikan nasihat sama-sama satu sama lain di antara kita. Jadi tak semestinya sebagai seorang yang bercakap di hadapan, dia ni kerja dia hanya bagi nasihat ke orang, tapi ada masa, ada ketikanya orang lain boleh bagi khidmat nasihat kepada orang yang sedang bercakap. Jadi kita sama-sama, sesama kita, sesama insan ni, kita memerlukan antara satu sama lain untuk kita bertolong membantu untuk dalam ke arah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah Taala sebutkan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolong, saling bantu membantulah, 'alal birri wat taqwa, atas perkara kebaikan, atas perkara ketakwaan. Wala ta'awanu, jangan sesekali kita bantu-membantu, kita terjebak, kita bekerjasama dalam perkara al-ithmi wal 'udwan, dalam perkara yang membawa kepada dosa dan bawa kepada kemaksiatan, membawa kepada kemungkaran. Jadi Allah Ta'ala larang perkara tersebut. Jadi sudah semestinya kita sebagai seorang muslim, kita haruslah, kita wajiblah kita bekerjasama dalam perkara kebaikan. Jadi pada hari ini, bila mana kita sebutkan tentang perintah zakat, dan hari ini saya juga terpanggil untuk berada bersama dengan tuan-tuan perempuan jemaah Masjid Tuanku Syed Putra Jamalul Lail pada malam ini untuk kongsi sedikit sebanyak dengan tuan-tuan perempuan, yang mana pada asalnya, pada awalnya dijadualkan Ustaz Wafiq Desa untuk bersama dengan jemaah di sini, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha menentukan segalanya.
Ustaz Wafiq berada di luar kawasan, berada di Sarawak kalau tak salah saya, balik kampung isteri dia di sana. Jadi rezeki pada hari ini untuk saya bersama dengan para jemaah di sinilah untuk menceritakan sedikit sebanyak tentang apa yang kita disebutkan tentang zakat ni, yang mana kita ketahui di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa aqimus salah wa atuz zakah, dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Dan ada syariat yang menceritakan, yang menyebutkan kepada kita bahawasanya kita kena ambil sebahagian daripada kita ini sebagai sedekah, yakni zakat yang wajib bagi kita bila mana kita mempunyai sebahagian daripada harta yang cukup syarat dia, yang mana perlu cukup haul dan nisabnya, maka kita perlu mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, khuz min amwalihim sadaqah. Allah Ta'ala sebutkan, perintahkan supaya ambil daripada sebahagian harta benda yang kita ada ni untuk dijadikan sebagai sedekah zakat. Sedekah yang wajib ni disebutkan sebagai zakat yang wajib kita keluarkan. Dan di samping itu juga, bagaimana disebutkan zakat itu bila mana dah diambil, dah telah kita keluarkan sebahagian daripada nilai yang kita ada sebagai perintah zakat yang telah ditentukan kepada kita, kita ada asnaf-asnaf yang perlu diagihkan. Jadi sebab itulah kempen kesedaran sosio keuangan Islam ni perlu kita berikan pendedahan kepada karya-karya yang berada di dalam negeri polis ni supaya kita menguruskan harta benda kita. Macam mana Ustaz Nazim sebut tadi, kata harta ni satu benda yang perlu kita urus tadbir dengan elok. Sebab pasal apa? Ada sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, hadis yang mana yang kita ketahui bahawasanya tidak akan bergerak kaki anak Adam itu di padang mahsyar melainkan ditanya dari hal 4 perkara. Dalam hadis tersebut menyebutkan apa yang ditanya itu adalah yang pertamanya berkaitan tentang umur kita. Umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, di akhirat kita akan ditanya bagaimana kita habiskan umur kita. Sisa-sisa umur kita ni, yang mana yang tuan-tuan perempuan pakat duk main masjid hari ini, di akhirat nanti bukan tanya di hujung saja, Allah Ta'ala tanya bagaimana kita gunakan masa muda kita guna buat apa, masa usia dewasa, usia lanjut usia kita ni kita guna untuk apa, bagaimana kita habiskan usia kita. Alhamdulillah kalau kata kita mengakhiri sisa-sisa kita pergunakan sisa-sisa baki kehidupan kita, tapi mungkin kita rasa kehidupan kita ni, Ustaz saya ni tinggal baki sisa baki lagi, kata Ustaz lah ni dah ada 67 dah Ustaz, kata tak apa tahun dah saya tengok 20 tahun lagi jumpa dah ada lagi, kata kan. Tapi Allah Ta'ala berikan umur yang panjang itu untuk kita terus beramal ibadah. Itu yang kita kata sisa baki hidup kita. Jadi apatah lagi umur yang kita ada ni, macam mana kita nak mempergunakannya, bagaimana telah dihabiskan umur kita. Kemudian yang keduanya, Allah Ta'ala di akhirat kelak nanti akan ditanya tentang ilmu kita. Ilmu kita di mana, apa yang kita beramal dengan ilmu yang kita ada. Kita belajar, adakah ilmu yang kita dapat tersebut tu ilmu yang bermanfaat? Ada orang dapat ilmu yang bagus, dia simpan. Ada orang dapat ilmu yang bagus, dia tak guna. Ada orang dapat ilmu yang tak elok, dia guna ke jalan yang salah. Ilmu juga, ilmu ni satu pengetahuan kepada kita. Macam mana kalau nak merompak, nak mencuri dengan berjaya pun dia kena ada ilmu. Tapi ilmu yang membinasakan kita. Kalau kita tak ada ilmu perkara tersebut, mungkin kita akan gagal kalau kita lakukan perkara tersebut. Tapi orang yang melakukan perkara tersebut, dia atas ilmu yang dia ada. Dia buat kajian macam mana nak boleh pecah masuk ke dalam bank tanpa orang tahu. Macam mana dia boleh buat macam ni. Dia belajar cara kaedah yang betul. Ilmu kalau kata kita ada, kita tidak pergunakan, kalau kita tidak guna, kita tidak sebarkan dia, nanti akan ditanya di akhirat kelak. Itu tentang ilmu. Yang ketiganya, jasad, tubuh badan kita yang kita ada ni, ke mana kita gunakan, apa yang kita wakafkan tubuh badan jasad kita ni, kita guna apa untuk dakwah Islam kita ni.
Allah Ta'ala tanya, tapi ada satu perkara yang ditanya tentang harta kita ni, tentang harta kita, walaupun cerita pasal harta saja, tapi di dalam hadis sebut tanya kata apa? Tentang harta ni ditanya dari mana kita dapat dan ke mana kita belanja. Kalau kita bezakan tadi, umur kita di mana kita habis yang tu kata, jasad kita guna buat apa? Pi berjihad ke, kita pi mengajar, kita buat kerja apa, itu tentang jasad kita. Kemudian umur kita, Allah tanya juga kata habis umur kita guna. Sedangkan tentang harta kita tak tanya satu saja, Allah tanya dari mana dapat, ke mana belanja. Jadi tentang harta ni, sebab itulah kita perlu ketahui dan kita kena ambil sedar bahawasanya kata harta ni satu benda yang perlu kita urus tadbir dengan baik. Kita ada rezeki yang lebih, kita boleh bersedekah, kita boleh berikan wakaf, kita gunakan harta yang kita ada, wang yang kita ada, bentuk harta yang kita ada bangunan, kita ada tanah, kita boleh wakafkan kepada mana-mana badan yang melakukan amal kebajikan, yang melakukan amal jariah. Kita lakukan, jadikan perkara benda harta yang kita gunakan sebagai wakaf itu untuk kita dapat pahala yang berterusan. Jadi itu dalam bab bidang perkara bab wakaf. Kita wakafkan duit kita, kita wakafkan beli papan rehat untuk kegunaan masjid. Selagi mana orang guna, selagi itu berterusan, itu benda dalam persoalan wakaf. Dalam bab zakat pula ni, kita adalah perkara yang kita ambil daripada harta yang wajib, daripada bahagian yang kita ada. Jadi sudah semestinya lah tuan-tuan dan puan, kita kena tahu kira-kira dia. Tapi kalau kata pada hari ini, saya main nak serta kepada tuan-tuan dan puan, kaedah mengira zakat tu mungkin panjang masa dia, tapi ada satu kaedah yang mudah, yang cukup mudah pada hari ini. Kita ada teknologi yang canggih. Kalau tuan-tuan dan puan boleh tengok dalam yang cara yang kaedah yang mudahnya, tuan-tuan dan puan boleh lawati page laman web Maib. Dia ada kalkulator zakat, macam mana kita nak kira. Jadi saya yakin tuan-tuan dan puan yang berada di hadapan saya ni mungkin kebanyakannya adalah pembayar zakat, orang yang mengeluarkan zakat. Dan mungkin sebahagian daripada jemaah kita juga ada mungkin yang terlibat dalam golongan asnaf, yang menolong asnaf, ataupun dalam jemaah kita sendiri ada yang tergolong dalam golongan asnaf yang berhak ke atas harta zakat tersebut. Jadi di dalam pentadbiran Maib sini, dia ada memberikan banyak faedah kepada kita, yang mana kalau tuan-tuan dan puan mungkin nak kira, nak tengok berapa nilai emas pada hari ini yang wajib kita keluarkan zakat. Jadi kita boleh tengok di dalam page website Maib, dia ada kaedah pengiraan dia. Jadi kita ada zakat ni, zakat yang pelbagai kita ada. Zakat yang kita ketahui, zakat harta yang kita ada, zakat pendapatan, lagi zakat emas yang kita ada, kemudian zakat tanaman. Jadi semua itu benda mana yang kita ada yang mendatangkan hasil kepada kita, sudah tentu kita ada kiraan dia yang kita perlu berzakat atas apa yang kita terima. Macam kata saya sebagai seorang perkhidmat majlis, sebagai orang yang bekerja, orang yang dibayar gaji. Jadi saya ada harta yang saya terima, gaji yang saya terima tu mungkin ada kiraan dia yang perlu saya keluarkan sebagai zakat, yang sedekah yang wajib bagi saya, yang disebutkan sebagai zakat. Jadi kita kena keluarkan zakat tersebut, kerana dengan kita mengeluarkan zakat ini, tuan-tuan dan puan, kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan dan memberi keberkatan ke atas rezeki yang kita ada. Kerana pasal apa, tuan-tuan dan puan? Ibadah zakat ni adalah satu ibadah yang diperintahkan kepada orang yang berada, orang yang ada, orang yang mempunyai harta dan dia tahu ketahui harta dia yang ada tu, dia perlu tunaikan zakat tersebut. Agensi zakat dia tak ada kata nak pergi tengok, kata ustaz atau imam bagi tahu ustaz ada apa-apa, kata zakat ni adalah bila mana kita dalam diri kita sendiri ketahui bahawa nilai wang harta yang kita ada tu, maka kita perlu berzakat. Kita akan pergi menyerahkan diri kita untuk kita lakukan kewajipan tersebut. Jadi itu satu kewajipan. Kita tahu kewajipan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, kita wajib kena berzakat, maka kita serah diri kita, kita buat,
kiraan yang sepatutnya. Kita ada haul, kita ada bilangan kiraan tempoh dia dalam tempoh setahun, kita ada peroleh berapa banyak keuntungan daripada perniagaan kita. Jadi kalau kata kita tak tahu, tak reti satu yang saya sebut tadi, boleh tengok dalam internet, dalam page Maib, www.maib.gov.my itu boleh tengok dalam tu, dan boleh masukkan nilai yang kita ada. Gaji masuk berapa kita terima, 14,000 sebulan contoh kata kan, ataupun gaji kita, ustaz aku nak bagi contoh, bagilah hak yang realistik sikit, bagilah hak yang sungguh-sungguh. Okey, kita bubuh gaji kita 3,200 gaji. Kemudian tulis pula di situ apa yang kita nak kena belanja, keperluan kita, anak-anak berapa orang, isteri berapa orang. Tulis dalam tu semua, masuk semua. Nanti dalam kalkulator tu sendiri dia akan tentukan sama ada kita wajib berzakat ataupun kita ni tergolong dalam golongan asnaf. Dia ada bahagian dalam tu, dia akan keluar. Kalau kita nak tengok kalkulator asnaf pun, kita boleh tengok. Contoh macam saya kata, nak tengok aku ni asnaf tak asnaf, buka dalam page website Maib tu, tengok kalkulator asnaf, kita tekan hak tu, bubuhlah gaji kita tahu sendiri berapa, 5,700 penggagah nak kira dia kata kan, tak apalah, dia kata aku nak try kira, tengok kok aku asnaf, kata boleh dapat bantuan dia tulis dalam tu 5,700. Lepas tu tanggungan dia, anak ada 7 orang, berapa hak yang mengaji di IPTA, kemudian berapa hak mengaji sekolah rendah, sekolah menengah, isteri berapa orang, kenderaan ada berapa, rumah ada berapa, hutang-hutang semua, dan dia akan tentukan kalkulator tu. Jadi mungkin bagi kita ni itu sebagai satu langkah yang cepatlah, langkah yang pantas segera di hujung jari kita boleh buka dalam kalkulator Maib tu, kita boleh tengok. Nak buat permohonan pun ada di dalam website Maib tu, tengok sendiri. Kita nak buat permohonan, nak isi borang permohonan pun kita boleh, orang sebut kita boleh download dalam tu. Download ni benda apa nak sebut? Download ni kita masuk borang tu, dia masuk dalam komputer, kita boleh print dalam tu. Jadi hari ni tak susah dah. Dulu mungkin susah nak kena pergi pejabat Maib, nak kena pergi ambil borang, tapi hari ni borang masih lagi disediakan di pejabat Maib. Tapi kadang-kadang setengah ni dia tak mau nak pergi minta kata. Jadi kadang-kadang itulah yang kita ambil perhatian juga. Sebab pasal apa? Kadang-kadang kemalasan kita sendiri, kita malas kadang-kadang menyebabkan kita jadi semakin fakir, dan tak mungkin juga kita akan jadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Disebabkan kerana kemiskinan diri kita. Kemiskinan yang ada pada diri kita, kita malah nak usaha, dan sehingga satu ketika dia akan boleh menyebabkan kekufuran dalam diri kita. Kufur apa? Kufur nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Anggota tubuh badan Allah Taala bagi, tangan, kaki yang elok, yang boleh berfungsi, kita tak guna tenaga kita, tak guna anggota tubuh badan kita untuk kita bekerja. Sedangkan kewajipan kita untuk mencari rezeki itu adalah satu tuntutan, adalah satu kewajipan bagi kita. Dan disebutkan juga antara beberapa golongan yang diharamkan menerima wang zakat ini adalah salah satunya, yang kita tahu tak apalah, orang yang kaya raya tu tak boleh, dia haram terima duit zakat. Kemudian orang yang keturunan baginda Nabi SAW, kita ketahui mereka itu diharamkan wang zakat. Kemudian disebutkan juga, menyebutkan dalam garis panduan, menyebutkan bahawa orang yang suntuk masa dia dengan beribadah, dengan ibadah sunat, sehingga dia meninggalkan kewajipan dia untuk mencari rezeki, maka dia juga adalah orang yang diharamkan menerima wang zakat. Jadi kita jangan tengok benda ni satu benda yang simple, tapi diharamkan bagi orang yang hanya nak tumpu hidup dia. Dia kata aku nak tumpu ibadah, kata tak apa, kata bab makan minum tak ada risau. Sebab pasal apa? Kita orang Islam, kita ada Baitul Mal. Baitul Mal kena bantu. Baitul Mal ni adalah satu tempat yang mengumpulkan harta umat Islam untuk bagi kepada kita. Jadi kita, tujuan kita, tugas kita untuk beribadah saja.
dak orang tersebut diharamkan daripada menerima wang zakat kerana dia tidak berusaha untuk mencari rezeki yang halal bagi dia. Kerana pasal apa? Kerana kita adalah rezeki yang nak mendapatkan keberkatan rezeki juga adalah kita kena berusaha atas titik peluh kita sendiri. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kata bahawasanya Allah Subhanahu wa taala suka kepada hamba dia yang bekerja keras dengan tulang empat kerat dia, walaupun dia kerja kena pi potong kayu, pi cari kayu api di dalam hutan yang semak samun tu, Allah lebih suka orang yang berusaha daripada orang yang tak ada buat apa-apa, sentiasa menedahkan tangan untuk meminta bantuan kita. Jadi ini perlu kita sedar bahawasanya kita ada tempat yang untuk memberi dan kita ada kewajipan untuk kita keluarkan zakat. Jadi tuan-tuan dan puan, kita faham di sini bahawasanya dalam untuk nak mudah cara bagi kita masyarakat Perlis ni, alhamdulillah saya sebagai rakyat Perlis merasa bukan satu kebanggaan kita lah di bawah agensi Majlis Agama Islam dan ada istilah Melayu Perlis ni yang memang berusaha untuk membantu asnaf-asnaf yang berada di dalam negeri kita ni tak kira masa. Tahu sahaja kata ada masalah asnaf, kita sentiasa kita akan ke hadapan untuk membantu asnaf-asnaf yang ada. Jadi saya yakin juga tuan-tuan dan puan yang berada di sini sentiasa kita prihatin, kita cakna tentang orang-orang yang berada di sekeliling kita. Kadang-kadang kita rasa kehidupan kita cukup dah. Kita boleh makan, kita boleh minum, kita ada tempat tinggal, kita ada tempat kediaman, ada rumah tangga. Tapi kadang-kadang kita lupa nak perhatikan jiran di sebelah kita yang ada rumah juga, tapi mungkin mereka terputus bekalan makanan. Jadi kita kena tengok juga sebagai kita bersilaturahim, kita kenal sama kita. Kadang-kadang kiri kanan bukan orang lain, orang yang dekat-dekat, orang yang akrab dengan kita, walaupun kita kata tak ada hubungan pertalian, kata saya orang Changlun, kata saya meluk di Perlis ni tak ada, kiri bukan adik-beradik saya, kanan bukan adik-beradik saya, tapi kita ingat bahawasanya orang yang berada sekeliling kita itulah kalau berlaku apa-apa, mereka itulah yang akan segera mai bantu kita. Jadi sebab itulah kita menjaga perhubungan silaturahim kita. Maka dengan itu kita dengan atas rahmat rahim ar-rahim, Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita, rasa kasih sayang ni kita sentiasa bantu. Ada orang susah kita bantu, ada orang yang perlukan bantuan, kita hulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Jadi antara salah satunya selain daripada saya main nak mencerita kepada tuan-tuan perempuan pada hari ini juga, mungkin kalau saya nak cerita tentang bab kewajipan zakat, tuan-tuan perempuan mungkin telah ketahui, ustaz-ustaz penceramah lain telah mai dah cerita dah kepada tuan-tuan perempuan, dan kita mungkin telah sedia maklum ibadah zakat yang wajib bagi kita. Apa yang saya nak mai cerita kepada tuan-tuan perempuan hari ini adalah selain daripada itu juga adalah nak menceritakan tentang fungsi dan peranan maib kepada tuan-tuan perempuan hadirin hadirat sekalian. Maib yang kita ketahui pada hari ini salah satunya kita nampak apa kalau saya tanya pada Tuan Imam mungkin kata maib ni zakat. Ya betul, zakat adalah sebahagian daripada fungsi maib, tapi di maib itu sendiri ada banyak lagi bahagian-bahagian lain yang digunakan untuk pembangunan umat Islam, untuk memangkin umat Islam, dan menjadi maib ni adalah sebagai satu entiti, satu badan yang sentiasa menjadi penasihat kepada duli-duli yang maha mulia Tuanku Raja, penasihat kepada pemerintah negeri Perlis, Tuanku Raja kita, untuk memberikan keterangan-keterangan tentang apa yang perlu tentang Islam ini. Jadi kita tahulah peranan maib ni antara salah satunya dalam bab zakat, kata kita ada bahagian, kalau tuan-tuan perempuan tengok mungkin saya lupa nak cerita tadi bahawasanya saya adalah di bahagian agihan lah. Saya dan beberapa orang rakan-rakan yang lain, kami terlibat dalam bahagian agihan, dan ada yang lain juga terlibat dalam bahagian kutipan, yang mana agihan dan kutipan ni saling perlu bergerak seiringan untuk nak menjalankan zakat di negeri Perlis ini. Jadi kalau kata ada kutipan tak ada agihan, tak pergi ke mana aja kata.
kutip merata kata, pesan kepada tok imam, pesan kepada amil qaryah, kutip ni zakat kata, tapi tak ada bahagian agihan, tak ada juga kata. Tapi kalau kata nak agih, tak ada bahagian kutipan, tak boleh juga. Jadi semua ni saling berpaut, bersangkut rapat semua ni. Jadi dari segi pentadbiran ni kami menguruskan wang zakat untuk diagihkan kepada asnaf-asnaf. Kalau kata kita ketahui, kalau kita perhatikan di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang asnaf yang berhak akan wang zakat ni, dia ada 8 bahagian. Cuma yang mana yang kita duk tahu, yang familiar pun, fakir, miskin. Dua tu sahaja yang memang signifikan dengan masyarakat kita untuk kita nak membasmi kefakiran dan kemiskinan. Fakir ni kita tahu, fakir ni adalah orang yang tak ada harta apa benda sikit pun, dan dia kadang-kadang mungkin hanya ada sebahagian sahaja yang boleh lepas untuk makan minum dia. Jadi itu orang yang fakir. Jadi kita kena tengok, perhatikan fakir dengan miskin, kita kena bantu, kita kena berikan, salurkan maklumat kepada badan-badan yang berwajib seperti di Maib ni. Tuan-tuan perempuan boleh ikut saluran. Kalau kata ada di qaryah kita, saya yakin di sini qaryah Masjid Tunku Syed Putra, kita ada amil qaryah, kita boleh pergi jumpa dengan amil tersebut, amil Cik Zulkifli ni. Kita bagi tahu ada masalah asnaf ke apa benda, kita maklumkan dan kita minta tindakan amil tersebut sampaikan kepada pihak Maib. Jadi di pihak Maib ni kita akan tengoklah keperluan apa yang boleh kita bantu. Kebiasaannya kita akan berikan bantuan yang sewajarnya, yang selayaknya bagi kategori yang kita sebutkan sebagai asnaf-asnaf yang terbahagi tersebut. Antaranya asnaf fakir, miskin, muallaf, kemudian amilin, kemudian asnaf fi sabilillah, kemudian asnaf fir riqab, gharimin. Jadi semua tu ada 8 bahagian semua. Jadi kita boleh bantu. Jadi kalau kata kita tengok, kata ada orang kata, ustaz kata duit zakat ni awak tak bagi kepada anak yatim, kata anak yatim dia bukan asnaf. Kata anak yatim bukan asnaf. Tapi kalau kata nak dikelompokkan sebagai fakir atau miskin, maka kita akan tengok kepada penjaga mereka, ibu ayah mereka. Mungkin kalau anak yatim ni mungkin tak ada mak ke, tak ada ayah kata kan. Jadi mungkin kita nak kena tengok, jadi kita perlu tengok kepada penjaga mereka, sama ada dia duduk dengan ayah dia ke, duduk dengan mak dia ke. Jadi kita akan tengok, kita salurkan kepada ibunya itu, yang mana kalau ibunya itu bukan kerana ibu dia itu sebab tak ada suami, tapi kerana kemiskinan yang mereka alami. Jadi kita akan tengok berdasarkan perkara-perkara tersebutlah. Jadi di Maib ni kita berikan bantuan-bantuan yang boleh kita salurkan kepada mereka yang memerlukan. Dan di Maib juga kita berikan kursus-kursus yang boleh kita ketengahkan. Pada hari ini banyak kursus yang ditawarkan, yang Maib sebagai agensi yang bekerjasama dengan syarikat-syarikat, dengan pihak-pihak di kilang-kilang, mungkin di Kulim, semua tu kita ada hubungan kerjasama yang mana kita boleh berikan latihan perindustrian. Mungkin pada hari ni kita tengok, bila kita tengok, kita jumpa asnaf, kita jumpa orang susah ni, kita tanya mereka apa masalah mereka. Mereka kata tak ada pendapatan. Tak ada pendapatan, kita nak cari, nak bagi pekerjaan kepada mereka. Mungkin tuan-tuan perempuan ada berjumpa, kalau orang yang tak ada kerja ke, boleh suruh mereka mai berjumpa di Maib. Ada di bahagian Maib ni Akademi Transformasi Asnaf Maib Atam. Boleh pergi tanya khidmat nasihat mereka. Kata kami ni, saya ni macam ni, saya suka bidang memasak macam ni, saya nak kerja bahagian memasak. Jadi kita akan salurkan untuk latihan kepada asnaf tersebut. Orang yang tak ada pendapatan ni, pada dia duduk saja, kita bagi dia pergi belajar memasak. Mungkin kalau dia reti hanya masak nasi pada awal, kemudian dia boleh masak sejenis 2 lauk, jadi mungkin dia boleh pergi bekerja di kedai makan mana-mana. Latihan yang kita bagi itu bimbingan kepada asnaf untuk mereka nak bantu diri mereka. Kerana pasal apa, di Maib ni bukan hanya sekadar kita terus-menerus kita nak bagi bantuan semata-mata, tapi kita mengharapkan juga dengan bantuan yang kita bagi tu, mereka cuba menggerakkan harta yang diberikan tersebut itu untuk melonjakkan harta mereka.
untuk membiarkan lagi harta yang mereka ada. Dan tak mungkin juga tuan-tuan perempuan, sebab pasal apa? Di peringkat kebangsaan, di peringkat kadang-kadang kita tengok di negeri-negeri lain, di Perlis juga kita ada asnaf-asnaf yang telah kita bimbing, yang pada asalnya mereka ni asnaf, dan hari ni mereka dapat keluarkan diri mereka daripada masalah kemiskinan. Dan bukan kata setakat itu saja, mereka telah pada hari ini juga mereka juga merupakan golongan yang membayar zakat. Jadi alhamdulillah, kita rasa tengok satu benda yang kalau kata kita nak kata, bukan kata kita berasa kita bangga nak mendabik diri, tetapi dengan usaha yang kita buat tu, kita bagi bimbingan, kita bagi semangat, bagi motivasi kepada mereka, jadi mereka bersemangat nak bekerja depa untuk nak mencari pendapatan untuk keperluan mereka. Ada sebahagiannya ada anak isteri, tapi mungkin mereka kurang bernasib baik, tak ada pekerjaan yang baik, tak ada pekerjaan yang, tapi kalau kata kita nak kira pada hari ni, tak ada satu kerja yang mudah-mudah nak boleh mai bagi kepada kita. Jadi Tok Imam pun bukan satu benda yang senang pada hari ni. Banyak urusan yang nak perlu dibuat. Jadi imam, banyak kerja, banyak tugasan. Jadi ketua pengulu, jadi cikgu sekolah, jadi siapa-siapa, semua ada tugasan yang begitu berat di atas tanggungjawab kita untuk kita laksanakan. Jadi sebab pasal apa kita mungkin kita duk anggap pada hari ni dia kata tak apalah, aku nak tunggu saja duit tu nak mai dekat aku. Sedangkan kita perlu berusaha yang begitu keras untuk nak mendapatkan rezeki yang baik, rezeki yang halal dan tayyibah. Kita nak cari rezeki yang halal, kita nak cari rezeki yang berkat di dalam kehidupan kita ni, maka kita perlu berusaha dengan sebaik mungkin. Dengan usaha yang kita ada ni, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkatan dalam kehidupan kita. Jadi kita yakin tuan-tuan dan puan, bila mana kita berusaha dengan baik, kita buat cara jalan yang baik, maka keberkatan itu Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita rezeki yang mencukupi. Dan kita ni, dalam diri kita ni Allah Taala bagi bonus lagi adalah qanaah. Qanaah ni adalah satu sifat dalam diri kita ni yang mana kita merasakan cukup atas nikmat yang Allah Taala bagi. Itu satu rezeki, satu bonus yang kadang-kala sukar kita nak boleh dapat. Qanaah ni kita rasa cukup dengan apa yang Allah Taala bagi. Walaupun kita ada pendapatan kita yang kecil, tapi Allah Ta'ala kurniakan dalam diri kita rasa sabar cukup, maka kita tak akan pergi cari lagi dah hak lain yang lebih daripada keperluan kita. Tapi kalau kata Allah Ta'ala cabut sifat rasa cukup itu, maka dengan itulah kita akan jadi orang yang sentiasa rasa tak cukup dengan harta yang kita ada. Jadi keberkatan yang Allah Ta'ala nak bagi ni adalah dengan kita merasa cukup dalam diri kita, dengan sifat-sifat mahmudah dalam diri kita. Kita tak ada sifat-sifat nak dengki. Kita tengok orang ni kerja macam ni nampak mudah kerja dia, kata rezeki melimpah ruah, aku kerja teruk gaji kecil. Kita telah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Taala bagi kepada kita. Jadi dengan kita mengeluh tersebut, itu juga telah menjadikan kita telah kufur, ingkar akan nikmatnya Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sedangkan kalau kata kita nak tengok rezeki yang Allah Ta'ala bagi dekat kita ni, sihat wal afiat itu juga adalah rezeki. Kita duk kata dia tu duit kupang banyak lah ustaz, kata saya ni gaji tak banyak mana, sikit kata 800 sebulan. Tapi kita tak tengok Allah Ta'ala rezekikan kepada kesihatan yang baik. Dalam 3 bulan yang lepas ni tak pernah lagi kita demam sakit apa. Itu adalah rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dengan kita tubuh badan yang sihat, kita boleh bekerja dengan baik. Kita tak perlu nak pergi ke hospital, tak perlu nak pergi ke klinik, nak kena habis duit bayang, duit ubat, duit perubatan semua tu.
kita tak habis di situ. Jadi Allah Ta'ala ni dia maha adil, memberikan kepada kita rezeki yang cukup kepada kita. Cuma bagaimana kita dalam diri kita ni nak rasa kecukupan dalam diri kita ni itu sahaja sebagai ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Jadi kita beri laluan seketika untuk azan, kemudian kita akan sambung sikit lagi lebih kurang dalam 5 ke 10 minit. Lepas tu kita akan akhir kuliah kita, kempen kita pada malam ini untuk sesi ini. Kita beri laluan untuk azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, kita sambung sikit lagi berkaitan tentang perkara yang telah saya sebutkan tadi tentang kewajipan untuk kita berzakat ini. Bahawasanya kita kena wajib ke atas kita untuk kita keluarkan zakat, dan kita tengok macam mana kita nak sumbang, kita nak bayarkan zakat itu adalah dengan melalui kita berikan, kita sumbangkan bayaran zakat kita itu kepada Majlis Agama Islam dan ada Islam melalui Perlis, melalui amil-amil yang kita ada. Tadi kita nak pergi mengadu, nak bagi tahu masalah asnaf yang kita ada. Kita berjumpa dengan amil qaryah, kita berjumpa dengan orang yang boleh membawa menghubung kepada pihak maib. Dan begitu jugalah kalau kata kita nak buat pembayaran pun, kita bayar kepada Majlis Agama Islam dan ada Islam melalui Perlis. Kerana pasal apa? Di situ kita akan mengurus takbir wang tersebut sebaiknya. Bukan kata kita nak kata kalau kita bagi kepada orang lain guna tak betul, tapi kerana pasal apa? Kita bagi kepada agensi yang sepatutnya menguruskan zakat, yakni Baitul Mal. Mereka telah memberikan hak-hak yang sewajarnya. Kalau kata kita nak sebutkan, kita bagikan portion yang secukupnya untuk asnaf 8 itu dengan seadil-adilnya. Mungkin kalau kata kita bayar zakat untuk satu-satu program, kita nak kata saya nak bagi zakat kepada program ni lah. Hari ni Masjid Tuanku Syed Putra kami nak bagi zakat untuk masjid ni buat. Mungkin kita bagi wang tersebut hanya kepada program yang disebutkan fisabilillah sahaja. Tapi kalau kata kita bayarkan kepada Majlis Agama Islam, maka duit tersebut kita akan agihkan, kita akan distribute dengan sebaiknya kepada 8 asnaf itu. Contoh kalau kata kita bayar zakat fitrah, ahli keluarga kata kita ada 4 orang anak dan kita suami isteri ada 2 orang, dan 4 orang anak kita ada 6 orang. Dengan sebanyak jumlah yang kita bayar tersebut itu, kita sumbangkan, kita bayar kepada Majlis Agama Islam melalui amil-amil yang telah dilantik, maka kita telah menunaikan kewajipan kita membayar kewajipan zakat tersebut, dan kita beri kepada orang yang menguruskan takbirnya. Jadi sebab itulah yang tadi Ustaz Nazim sebut, di antara kedua-duanya ada pemberi dan pembayar, dan di tengahnya itu ada orang yang menguruskan wang zakat tersebut. Jadi bukanlah kata, tapi kok mana pun kempen ni memang saya nak sebutkan di sini, nak tekankan di sini supaya kesedaran kita berzakat kepada institusi yang sewajibnya, yang sewajarnya, supaya kita jaga, kerana ini adalah harta yang perlu kita bayar, yang perlu kita keluarkan, dan kita nak diagihkan sebaiknya. Jadi kita nak supaya kita membayar wang tersebut dan kita nak agihkan. Kadang-kadang mungkin kita tak dapat nak agihkan kepada 8 asnaf tersebut. Kita boleh cari fakir, kita boleh cari miskin, tapi nak cari mu'alaf mungkin kita boleh jumpa, betul? Saya ada pak menakan saya mu'alaf, saya boleh pergi bagi dekat dia, kita pergi bagi dekat dia. Tapi kalau kata kita pergi bagi itu, mungkin nilai dia yang sedikit, sebahagian daripada yang kita ada. Tapi bila mana kita kumpulkan satu bahagian tersebut, kita berikan kepada badan yang berwajib seperti Majlis Agama Islam Perlis, maka di situ kami akan kumpul dan kami akan distribute kepada 8 asnaf yang berhak menerima itu. Samalah juga kegunaan untuk kita gunakan untuk fakir, miskin, amilin, kemudian semua 8 asnaf itu kita akan bahagikan dia. Jadi itulah sedikit sebanyak saya sebutkan bahawasanya
keperluan kita, kita tengok tentang asnaf-asnaf yang ada. Yang lebih utama sekali yang saya sebut di sini adalah berkaitan dengan asnaf lah. Sebab pasal apa? Kita nak jaga orang Islam kita ni supaya mereka tidak berada di dalam kelompok kemiskinan yang boleh menyebabkan mudarat dalam diri mereka. Ada kemiskinan yang tak main mudarat kepada kita. Ada orang setengah ni dia kata saya miskin tapi boleh lagi kata. Bila dia sebut kata saya boleh lagi, tu maksudnya kata dia ada sifat qanaah dalam diri dia. Mungkin dia kata ustaz saya miskin, ustaz kata miskin apa? Saya miskin tenaga saya ustaz. Saya ni dah tua dah ustaz, tak larat dah ustaz. Tapi duit ada. Duit saya ada alhamdulillah. Kata jadi bila dia kata dia ada alhamdulillah, jadi benda tersebut dia akan menjadi kita berasa kecukupan dalam diri kita. Ada setengah orang dia tak boleh nak sebut alhamdulillah sikit pun dalam hidup dia. Sedangkan duk suap makan, duk sedut nafas ni kata udara Allah Ta'ala bagi kepada kita ni yang free of charge, tak kena bayar ni, kita tak pernah sebut alhamdulillah atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Jadi dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, kita tidak boleh tidak untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang-kadang juga saya nak sebut di sini, kita ketahuilah dalam kehidupan kita ni kita ada cabaran dalam diri kita bila mana kita nak berzakat, nak berwakaf, nak bersedekah. Kadang-kadang cabaran ni dia mai cukup macam-macam dalam diri kita. Niat awal kita nak bagi sedekah dekat orang, tapi bila mai pula kadang-kadang bisikan syaitan ni yang disebutkan wiswasah, dia mai belik dalam diri kita ni, dia mai apa, was-was dalam diri kita. Takkan hang nak bagi banyak tu kot. Dia mai was-was dalam diri kita. Hang bagi dekat masjid tu, sungguhkah masjid tu nak guna kata. Jadi kadang-kadang kita pun serat dah kata. Peranan iblis syaitan ni dia memang bisikkan was-was ke dalam diri kita. Jadi kadang-kadang bila kita mai was-was tu lah, kadang-kadang kita nak bagi sejumlah ini, dia boleh jadi berkurang. Kadang-kadang tak kata kepada orang lain, saya sendiri pun nak bagi sedekah, nak pergi tengok keluarga sakit ke, dia mai syaitan bisik dalam telinga kita. Takkan nak bagi banyak tu kot, anak-anak dia ada lagi tu, mereka boleh belah apa dia. Kita pun kadang-kadang kita terlemah dengan bisikan syaitan. Sedangkan kita tujuan niat asal kita ni, kita nak keluarkan, kita nak beri zakat, kita nak bagi sedekah tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala murahkan rezeki kita. Tapi dia mai dengan syaitan ni, dia membisikkan tipu daya, dia menakut-nakutkan kita. Sebab apa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut juga bahawasanya Al-Quran ni dia membisikkan ketakutan dalam diri kita. Bila mana kita bersedekah ni, dia bagi kita rasa fakir dalam diri kita. Sebab apa yang kita buat, kita melihat pada nilai wang yang kita ada. Kita bersedekah, kita ada RM50, ada orang minta sedekah kat kita, kita bagi RM10, tinggal RM40. Kita tengok daripada nilai. Tapi dari segi benda yang rezeki yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita ni, kadang-kadang kita tak tahu lagi. Rezeki yang begitu luas lagi Allah Ta'ala bagi kepada kita. Itulah kadang-kadang cabaran dalam diri kita. Tipu daya, bisikan-bisikan syaitan ni, dia membisikkan was-was kepada kita. Kadang-kadang dalam nak bagi tu, bukan kata kita pekurang, kadang-kadang sampai tak bagi pun boleh jadi kita. Nak sedekah dah kata, tapi sayang nak bagi kita. Dia mas sayang tu, maka kita tak bagi sedekah kepada benda yang diperlukan, kepada jalan-jalan yang perlu, kepada fisabilillah. Kita nak nampak tabung dah besar di depan masjid kata, dia mai bisik besar lagi lah, hang nak keluar masjid baru hang bagi kata. Kan nu orang ramai nu kata satgi, orang kata hang riak pula kata. Kita pun sungguh juga, tapi satgi bila kita nak keluar ni, dia bagi kita terlupa, dia bagi kita terpesong kot lain. Jadi kadang-kadang niat yang baik kita nak buat tu, kita terlupa. Kadang-kadang kita terlepas nak buat kebaikan. Jadi kita jangan lepaskan kebaikan yang kita ada. Kita bersegeralah untuk membuat kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran yang baik dalam kehidupan kita, sama ada dunia dan akhirat kita. Jadi sebab itulah Nabi SAW ajak perintahkan kepada kita supaya kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi ajak kepada kita minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, supaya kita hidup dunia pun kita nak bahagia, akhirat juga kita nak bahagia. Kita tak mau kita sengsara di akhirat, nak kena jawab soalan yang susah-susah. Sebab pasal apa? Pengurusan harta kita tak uruskan dengan sebaiknya, kita tak urus takbir dengan sebaiknya. Benda yang kita ada kita tidak wakaf, kita tidak keluarkan zakat yang wajib ke atas diri kita. Jadi di esok lusa nanti di hadapan Allah kita kena berjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal iazubillah. Di tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya mohon maaf kerana mengambil masa yang lebih sikit daripada tempoh azan tadi. Saya rasa setakat ini sahaja penyampaian pada malam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.